Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam podcast Let's Talk Poli kita. Okey, untuk makluman semua, pendengar dan tetamu kita, penonton kita, Let's Talk ini merupakan podcast Politeknik Kuala Terengganu yang akan membincangkan isu-isu berbentuk ilmiah yang boleh dikongsi bersama untuk semua lapisan masyarakat. Jadi hari ini Let's Talk membawa satu tajuk yang agak lain lah daripada biasa. Okay. So tajuk dia iaitu hiking. Hiking, trend atau gaya hidup. Okay. So bersama saya hari ini ada dua orang panel. Seorang jemputan dan seorang memang pensyarah daripada Politeknik Kuala Terengganu. Okay. Di sebelah saya ni panel pertama Encik Muhammad Khairul bin Abu Bakar. Okay. Beliau merupakan seorang setiausaha Setiausaha Terengganu Nature Guide Association atau lebih dikenali sebagai Tenaga. Dan panel kedua iaitu Encik Hairi bin Hashim, merupakan pensyarah Kelab Kembara Politeknik Kuala Terengganu. Selamat datang diucapkan kepada kedua-dua panel. Terima kasih. Jadi kita nak start ni. Okay. Sebelum kita mula, terlebih dahulu saya nak tanya pada Cik Khairul lah. Okay. Boleh cerita sedikit latar belakang Cik Khairul? Boleh kongsikan berapa lama terlibat dengan aktiviti hiking dan tempat-tempat yang pernah diterokai untuk aktiviti ni lah. Okey, pertama sekali terima kasih kepada moderator kita, sahabat saya juga, kepada Politeknik Kuala Terengganu hari ini kerana sudi jemputlah kita untuk berkongsi. Jadi nama saya Muhammad Khairul bin Abu Bakar, asal daripada Kuala Terengganu. Baru lagi dalam bidang ekoturism ni, rekreasi ni, lebih kurang 25 tahun. Jadi start secara serius tu pada tahun 1999 lah. Kemudian pada tahun 2007 saya dilesenkan sebagai pemandu pelancong alam semula jadi di bawah Kementerian Pelancongan lah. Kalau kata tempat hiking tu banyak sangat lah saya nak bilang ni. Mengata-kata lah. Alhamdulillah. Macam tu. So kalau dalam bidang ni pengiktirafan tertinggi saya pernah menang 3 anugerah. Best Nature Guide di Malaysia, Gold Award Nature Guide dengan Terengganu Award Nature Guide lah. Tanya. Terima kasih. Hebat ni, bukan calang-calang ni panel kita ni. Okey, kita pergi pada panel kita yang kedua, iaitu ni sahabat saya juga ni, Cik Hairi. Okey, yang merupakan seorang pensyarah Kelab Kembara. Okey, Cik Hairi, boleh ceritakan sedikit latar belakang tentang Cik Hairi dan macam mana Cik Hairi mula terjebak dengan aktiviti kembara hiking ni, dan mungkin ada tempat yang Cik Hairi boleh kongsi pengalaman sikit untuk permulaan ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat saya Encik Hafizuddin, rakan sekerja. Jadi saya selaku pensyarah untuk subjek kurikulum berkredit iaitu Kelab Kembara. Okey, jadi kalau kata apa ni, kembara ni dia luas, dia semua aktiviti yang tu kita boleh rangkumkan dalam kembara. Contoh pergi berkayak ke, naik gunung, buat aktiviti lasak, apa semua tu. Cuma bila dalam bidang hiking ni, dia ada satu benda yang saya nak pelajar rasai. Sebab kita nak bagi dia nilai setia kawan
Kita nak bagi dia semangat ketahanan mental dan fizikal. Kita nak bagi dia rasa perih jerih nak capai sesuatu tu. Dan bila mengembara di dalam hutan ni, dia ada satu value yang orang kata hanya pendaki je yang Betul. rasa dan tahu. Setuju. Okay. Setuju. Setuju. Saya setuju. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut lah. Okey, sepanjang menjalankan aktiviti hiking ni, ni saya tanya Cik Khairul. Okey. Okey, Cik Khairul. Kongsikan sedikit mungkin kepada pendengar kita, kepada penonton kita, apa persiapan yang perlu dilakukan sebelum kita membuat pendakian. Okey. Manalah tahu ada yang lepas ni dia nak tengok bila dah Cik Khairul bagi tahu ni nak ajak naik bukit lalu Ya. Okey, sila Cik Khairul. Okey, so kalau kata persiapan ni, paling penting pertama sekali ialah kesihatan lah. Kesihatan. Mana kondisi badan yang sihat tu barulah menjamin keseronokan untuk kita mengembara ni. Okey. Yang kedua, fitness tu sendiri. Of course lah tubuh yang sihat, fitness pun okey lah. Saya tidak kata orang yang berbadan besar tu tidak boleh naik. Pernah je kita bawa orang-orang yang berbadan besar apa semua, tapi dia sihat. Dia sihat. Okey. Mana siapa? Siapa? Alhamdulillah. Okey. Mental dia okey, fizikal dia okey, tak ada masalah. Sebab kita bukanlah kata contoh macam Cik Eri cakap tadi, bawa orang naik gunung, bawa student naik gunung. Kita bukan nak race sampai ke puncak tu. Kita nak menikmati alam semula jadi. Maknanya letih berhenti. Kira gitu. Okey, jadi lain persiapan pada tu ialah kelengkapan tu sendiri. Kita kena ambil tahu jarak perjalanan, punca air, makanan, peraturan tempat tu sendiri. Sebagai contoh, kalau kata kita buat aktiviti day trip je, naik pagi, petang nak balik. Jadi apa yang perlu kita bawa? Makanan sikit, air, mungkin kita kena standby, torchlight ke apa, ubat-ubatan, first aid, dan paling penting kasut yang sesuai, pakaian yang sesuai. Kalau kata benda lain, makanan cukup lengkap dah bawa, tiba-tiba kasut dah dalam sekat jalan, cabut tapak dah. Pecah. Habis. Makanan budak pakai gawah. Okey. So benda-benda macam itulah. Pakaian sesuai dengan cuaca kita, dan kita juga kena ambil kira oleh kerana kita di pantai timur. Ada musim-musim tertentu hujan, ada musim tertentu panas yang sangat panas. Jadi pemakaian tu sendirilah. Kalau musim hujan bawa baju hujan. Kelengkapan basic itulah. Tapi yang paling pentingnya kasut yang sesuai, pakaian yang sesuai, makanan dan ubat-ubatan lah. Okey. Terima kasih Cik Khairul tentang penjelasan Sama-sama. tadi. Okey. Cik Harry. Ya. Selama Cik Harry menjadi pensyarah dalam bidang kelab kembara ni lah. Okey. Boleh bagi tips dan dari segi keselamatan tak? Yang perlu disyorkan kepada para pendaki sebelum kita buat aktiviti dan semasa aktiviti dan selepas aktiviti. Ada tak tips keselamatan? Okay, untuk pasal keselamatan ni nanti Cik Khairul boleh tambah lah kan apa-apa yang kurang tu. Maksudnya sana saya pegang kelab kembara ni bermula daripada 2003 kalau tak silap. 3. Daripada 2003 lepas tu jumpa dengan Cik Khairul pada dalam 2006 Lebih kurang. dalam 2005-2006 jumpa dengan Cik Khairul. Jadi sebelum memulakan program tu, saya dah ambil kira dari segi faktor risiko dan cara mengatasi risiko lah. Yang mana kadang saya berbincang dengan Cik Khairul. Contoh kita pergi pada musim tengkujuh. Sebab dalam tahun tu ada 2 semester dan ada semester yang akan ada pada bulan hujan. Masuk bulan 11. Jadi bila masuk bulan 11 tu, kita pernah masa kita naik berembun tu, Betul. ada kepala air. Ada kepala air yang mana satu kemah hanyut. Sebab masa tu tapak kemah kita tinggal, kita pergi ke puncak berembun. Bila nak balik tu,
itu Sungai Bangang. Sungai Bangang. Yang kepala air. Kepala air. Sungai Bangang. Sampai di Sungai Bangang tu kepala air yang mana memang tak boleh nak lintas. Pada waktu tu dah pukul 6.30. Hampir maghrib. Jadi dengan bantuan Cik Khairul apa semua kita buat apa kita Kita buat river crossing. river crossing. Dan masa tu hampir hanyut. Hampir hanyut lah. Hampir hanyut. Cik Khairul sempat tangkap dengan Cik Kolai masa tu. Jadi kalau boleh lah kita elakkan musim-musim yang tak menentu. Contoh sekarang pada hujung-hujung tahun ni dengan hujan yang tak menentu, dan kita kena ada juga ni sebab kita pergi tu kita perlukan guide lah, sebab hanya guide yang tahu membaca alam ni. Belok-belok hutang. Membaca alam ni maknanya bila nak berlaku kepala air, boleh tengok, boleh tahu dari segi suhu yang nak hujan semua tu, Kawasan selamat. kawasan yang selamat, dan apabila berlaku bencana macam kepala air, tindakan yang boleh dilakukan. Sebab kalau nak ikutkan, ada orang akan cuba melintasi. Sebab ada kes yang kita masa tu tengah banjir tu, Betul. ada grup daripada satu IPT. satu IPT, dia nak cuba cross sungai tu waktu kepala air. Ya. Tapi Cik Khairul menjerit, jangan lintas lagi, tunggu. Pasang kemah belah sana. Betul. Ada makanan makan. Jadi Cik Khairul dia pergi tanpa guide ke? Saya tak pasti, tapi rasa tanpa guide. Tanpa guide. Dia Tanpa orang guide. pergi tanpa guide. Tapi Cik Khairul bagi arahan daripada sebelah sini supaya dia orang stay kat sana je. Jangan cuba untuk cross. Crossing waktu tu. Cross pada Sangat bahaya. tapak kemah. Jadi itulah, walaupun orang kata benda ni seronok, tapi kita kena sentiasa alert dengan persekitaran. Kita kena bersedia dari segi mental dan fizikal, dan kita kena ada kelengkapan yang cukup lah. Betul. Contoh kalau macam kata pisau, lepas tu Tali bahan ke untuk sikit. menyalakan, tali perlu ada, Fire starter. fire starter untuk hidupkan api. Jadi benda-benda ni semua kalau dia tak, persediaan tu tak cukup, dia boleh mengakibatkan kita stres dan akan menjadi orang kata Tak seronok lah trip tu tau. punca Ada- masalah yang lain. Betul. Dia akan mencetus Masalah masalah lain. Okey, terima kasih Cik Arif atas penjelasan tadi. Jadi keselamatan tu perlu diutamakan lah. Ya. Mana kata preparation tu buat kita kena tengok fokus juga lah. Mungkin minggu ni hujan ke dok ke apa semua. Okey, kita berehat dulu. Kita beri laluan kepada iklan. Let's Talk Poli kita. Hai, saya Ashraf dari Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Berminat cerita robot? Jom je kami di Politeknik Kuala Terengganu. Learn and have fun. Okey, kembali kita ke podcast Let's Talk Poli kita. Okey, Cik Heru, saya banyak soalan nak tanya ni. Padahal lah. Okey. Hiking ni tau. Okey. Dia kadang-kadang dia boleh jadikan sebagai satu career. Okey. Okey. Dan ada tu boleh jadikan sebagai hobi. Okey. Okey. Jadi situ kita nak tengok. Okey, Cik Heru ni sebagai nature guide kan? Nature guide. Okey. Jadi pengalaman itu mesti telah banyak yang dilihat, ditempuh. Okey. Okey. Boleh tak Cik Heru kongsi sebagai seorang guide ni yang banyak membawa pendaki-pendaki ni, tak kira lah daripada Malaysia ke international ke tau. Okey. Yang dilihat pendaki-pendaki ni dilihat terikut-ikut dengan trend. Okey. Okey, adakah dia ni kadang-kadang maksud saya trend ni musim tu orang hiking, nak hiking belaka. Time orang kata nak main basikal, main basikal. Sampai masa
basikal pun Gantung habis. gantung habis. Petrol gantung. Jadi kita yalah macam tu. Jadi kita nak tahulah yang mana ni pendaki ni adakah dia mengikut kawan-kawan atau dia terikut dengan benda-benda yang viral. Alright. Okey. Mungkin boleh Cik Khairul kongsilah dari segi apa dia persiapan dia ni kalau dia jadi nak ikut viral persiapan dia ni ataupun keselamatan dia ni dari segi persiapan fizikal mereka sendirilah. Bila ikut trend ni lah. Macam mana Cik Khairul? Okay, so trend ke, hobi ke, minat ke apa dah? Memang betul lah, memang betul. Okay, pertama sekali kalau kata pengalaman saya tu sangat sudah ramai lah pendaki-pendaki saya bawa orang naik gunung, naik bukit, hiking ni. Orang buta ada, orang cacat ada, sihat walafiat pun ada. Pertama sekali, kalau zaman-zaman dulu sebelum adanya media sosial ni, orang naik memang sebab minat. Sebab minat. Nak suka pada alam semula jadi, nak naik atas bukit, nak hirup udara yang segar. Kadang-kadang gambar dah ambil pun. Zaman-zaman tu lah. Tapi sekarang kalau kita tengok trend sekarang, segala bukit mesti ada orang selfie. Nama je bukit. Nama bukit dia ada orang naik, ada orang Betul. selfie. Betul. Tapi benda tu kalau pada saya satu perkembangan yang sihat. Sebab benda tu kita kira aktiviti sukan. Okey. Tapi kita boleh tengoklah orang ni naik untuk konten sebab nak post. Trend lah tu. Trend. Content. Nak tengok awang kapet comel, nak post apa semua kat situ. Ada orang naik memang minat dan juga konten tu sendiri. Jadi pada saya orang yang lebih terikut-ikut ni jangan sekadar ikut. Sebab risiko tu tetap ada. Macam Cik Ari cerita tadi, risiko tu tetap ada. Dan di Terengganu ni kadang-kadang sebelah bandar ni kering je, tak hujan. Di sebelah Halik Ulu tu hujan lebat walaupun bukan musim hujan. Okey, jadi persiapan fizikal tu kena check dululah. Kita ni mampu ke tidak? Nak naik tangga tingkat 2 pun berjelai-jelai lelah, apatah lagi kita nak naik bukit. Kalau kata kita bukan yang jenis long distance punya, ambil naik pagi tu tengah hari je ke. Kalau di Kuala Terengganu ni sendiri, kita ada yang dekat-dekat kita ada Bukit Besar. Di Besut kita ada Bukit Keluang, di Bukit Maras. Yang kita boleh dekik. Dan sekarang ni di Bukit Cedering, ramai juga orang Bukit Cedering, dekat je, pun comel juga. So kalau kata kita siap sedia dah, mampu dah 2-3 kali dah buat day trip, boleh lah ikut Untuk trip jauh. bermalam pula. Macam Gunung Tebu, Sarut, Berembun, CBL tu sendiri. Tu yang penting lah. Tapi perlu saya ingatkan juga pada kita semua, trend-trend juga, jaga alam sekitar tu lebih penting. Sebab orang yang lebih ikut kepada trend ni, dia tak cara kepada alam sekitar, lebih kepada untuk gambar dia, untuk video dia. Jadi pokok ni halang dia punya view. Kerak. Ni saya pernah tengok sendiri. Bawa makanan banyak-banyak, lepas tu Tinggal. bawa makanan tinggal je sebab Tinggal. nak turun nak. Tinggal. Jadi siapa tinggal rata. Betul. Jadi Hai. dia nak comel dalam konten, dalam gambar dia sahaja, bukan kepada alam sekitar. Jadi kita kena ingat balik, kalau kata tempat tu dah tak comel apa semua, habis. So kawan-kawan dia tak boleh naik dah lah untuk buat konten pula. Buat konten Tak comel. comel. Okey, gitu. Dan kalau contoh kalau tadi kata trend. Kalau yang jenis gaya hidup ni, Okey. dia mungkin dia aktiviti dia tu lain sikit lah Lain. kau. No. Macam mana pendapat Cik Khairul dia pasal Alright. kalau orang yang tengah gaya hidup ni? Okey, so tadi ada kata apa, kejaya kan. Tapi memang betul, kalau saya sendiri, Cik Ayu lebih tahulah kot. Hobi jadi kerjaya. Hobi jadi kerjaya. So bila jadi hobi jadi kerjaya ni, orang nak suruh pun kita buat. Sebab hobi kita, minat kita. So kalau saya sendiri 2008 tu saya berhenti kerja waktu tu. Saya ada kerja tetap. Saya sebagai seorang pensyarah waktu tu. Berhenti buat full time benda ni. Sebab jadi kerjaya, sebab satu saya minat, satu saya suka berada dengan orang ramai,
yang macam-macam PA dan lebih kepada untuk memberi education kepada orang lah, pengalaman melancong dalam keadaan yang sangat sangat baik macam tu. Jadi orang yang hobi ni dia bezalah dengan orang yang content creator ni. Jadi orang yang hobi ni preparation dia sangat lengkap. Dia naik untuk, kalau kita kata kat lain, healing lah. Saya pernah naik di Ingat motor kita, makan sedap, tidur sedap. ya. Oh, bisa. Saya dengan Cik Eri kalau naik gunung, dua benda tu lah. Makan kena sedap, tidur kena sedap. Dua benda ni. Masa naik CBS, saya dah ingat masa tu Cik Eri ada tak ada dah. Saya ada jumpa pendaki daripada Singapura. Sangat tua, laki bini. Nak sampai di Camp B tu kebetulan sampai sekali dengan dia. Dia bertolak lebih awal pada kita, tapi nak sampai tu kebetulan sekali. Dia buat pendakian ni ialah hobi dan dia sangat suka alam semula jadi, sehingga kan preparation dia 2 orang tu boleh menampung grup kita waktu tu. Dia bawa tembikai timun Cina tu sampai 2 butir dalam beg. Dia boleh potong bagi-bagi pada dia nak menikmati. Dia nak menikmati. Dia nak menikmati. Kalau macam saya dengan Cik Eri, zaman-zaman dulu dengan tak ada kelengkapan masak yang seperti ada sekarang ni, yang kita boleh beli dalam e-dagang ni, mana konvensional tau, konvensional. Tapi makan kita sangat mewah waktu tu. Kita buat nasi dagang, nasi minyak, apa semua. Nasi lemak. Benda tu normal. Jadi orang yang lebih kepada hobi ni, dia nak kepuasan gitulah. Relax, makan, sembang, macam tu. Sambil tidur atas hemok. Lepas tu kalau hujan lagi best. Hujan kita menikmati kesejukan dalam bersama-sama. Tidur dalam air. Tidur dalam air, dalam keadaan basah berjeruk. Betul. Jadi saya nampak, pengalaman saya, itulah yang membezakan orang yang mencari konten, ikut trend, dengan juga orang yang memang mendaki, memang mengembara dengan untuk faktor hobi. Macam tu. Okey, terima kasih atas Sama-sama. penjelasan Cik Khairul tadi. Okey. Berbalik kepada Cik Harry okey. Sepanjang Cik Harry membawa pelajar lah menjalankan aktiviti pendakian ni. Ada beza tak? Ada beza yang ketara tak antara aktiviti yang dijalankan pada musim panas dan musim hujan? Macam Cik Khairul tadi, Cik Khairul kata kita ada hujung tahun hujan, awal tahun hujan. Jadi awal tahun panas. Okey. awal tahun kalau Januari tu hujan. Sambung. Tapi maknanya kita nak apa, ada beza tak dua ni? Dia bergantung pada tempat yang kita pergi. Sebab tu kalau kata sebelum buat aktiviti, pemilihan tempat tu juga menjadi faktor Betul. sebab ada tempat contoh macam Gunung Tebu, kita punca air dia terlalu sikit. Dan mana kalau kata musim panas tu air dia akan kurang lah. Betul. Jadi kalau setengah tempat yang punca air dia banyak, kita boleh bawa pada musim Panas lah. Kalau yang punca air dia kurang tu, kita kalau musim hujan tu sebenarnya tak sesuai lah. Kalau hujan yang kerap, betul-betul musim terkujur, sebab hutan pun akan tutup pada November lah. Jadi maksudnya bila kekerapan hujan tu ada, maknanya kita dah boleh anggap bahawa punca air tu ada. Punca air tu ada. Okey. So dari segi minat pelajar pula, sejarah lah daripada Cik Harry, daripada mengajar dulu, ada tak situasi yang berlaku daripada asalnya daripada kelab kembara dan dia orang ni dah jadi minat dia, dah menjadi orang kata dah jadi hobi dia untuk aktiviti hiking ni. Sebagai gaya hidup dia. Ada kan? Ada. Buat lesen guide buat dia. Yang Alumni Poli. Alumni Poli yang buat lesen guide dan jadi guide lah. Guide yang berlesen. Maksudnya sepanjang tempoh orang kata saya menjadi pensyarah kelab kembara ni, ada yang walaupun tak buat lesen tapi dia masih lagi aktif dengan nature. Kalau saya contact dia melalui Facebook, kita boleh tengok lah dia pergi pergi hiking mana-mana, pergi camping mana-mana tu. So dia untuk healing, untuk kepuasan diri tu, dia jadikan sebagai gaya hidup dia. Dia rasa bila duduk dalam hutan ni dia relax, dia boleh healing, dia boleh menikmati alam sekitar ni. Dan yang jadikan ni sebagai satu kerjaya pun ada, yang jadi guide berlesen. Maknanya walaupun part time ke ataupun
tetap kan. Hmm. Dia sebab minat. Macam Cik Khairul, sebab minat. Jadi sambil-sambil tu dia boleh pergi dengan apa orang kata ni, bekerja sambil menikmati Betul. hobi dia tu. Betul. So kita boleh kata maknanya Cik Hairi berjaya melahirkan new nature guide lah. Betul. Untuk Mungkinlah Ah. bila kan kita tak tahu pelajar ni bila dia tak terlibat lagi dengan sesuatu aktiviti, dia takkan tahu, dia takkan rasa lagi keseronokan ke apa yang ada dalam sesuatu aktiviti tu. Mungkinlah melalui pendedahan kelas kebara pendedahan ni. kita bagi dia pendedahan apabila dia merasa. Contoh macam saya sendirilah, pengalaman pertama kali naik gunung yang kata bermalam lah, kalau kata dari sekolah rendah apa semua tu, gunung-gunung yang tu naik secara ikut trend. Ikut trend. Tapi bila dah masuk IPT, pergi naik gunung, masa IPT tu pun kira ikut trend lah, member pergi geledah apa, kita Follow ikut lah. follow je. Bila dah kerja, lepas tu apa ni kata, Politeknik masa tu pengarah yang buat program pendakian Oh, ni, ya. bawah pengarah. Hmm. Okey, bawah pengarah yang buat, semua staf Politeknik pergi. Hmm. Semua staf Politeknik pergi. Di situlah bila bermalam ni, masa pergi tu memang rasa memang seksa. Tak bodoh. Inilah kali terakhir. Seksa Seksanya. Tapi apabila selesai daripada tu, dia akan timbul rasa macam nak pergi lagi. Dia macam addict. Dia rasa macam ada satu benda nak kena, tak cukup ni. Nak rasa lagi. Tidur dalam dalam hutan ni. Awal-awal dulu takut dengan binatang buas lah apa semua. Jadi bila tu kita jadi benda yang hanya orang yang Rasa je tahu. Rasa je tahu. Itu. Terima kasih Cik Hairi. Okay, balik pada panel kita Cik Khairul Okey. Okey. Duk naik. Ada faedah tau. Ada faedah lah kita Okey. naik. Boleh sakit. Dari segi mental ke fizikal ke, lelah ke benda ke, ada faedah lah kita ni. Right. Ada faedah ke tak? Ada faedah lah ni. Tapi memanglah dulu zaman-zaman saya duduk jadi student dulu, saya pergi camping hampir setiap minggu. Hampir setiap minggu. Hari Khamis, Jumaat, Sabtu, duduk dalam hutan waktu tu. Jadi adik-beradik saya, mak saya, dia tanya benda yang sama. Dia tanya benda yang sama. Sebab itulah moto saya dengan Cik Airi, makan sedap, tidur sedap. Sebab jalan tu dah sedap dah. No. Masa rehat tu je. Ya. Okey. Tapi faedah dia Faham. ialah pertama sekali sebagai kita orang Islam ni, of course lah kita masuk hutang, kita boleh menikmati kekuasaan Allah Subhanahu Taala tu. No, dengan Keindahan alam Betul. semua jadi. betul. Kita jumpa pokok pelik-pelik, formation batu pelik-pelik. Macam saya sampai ke Gua Bewah, kita explore Gua Bewah, jumpa Bewah Man, jumpa kristal besar-besar meja ni. Jadi benda tu macam, kalau aku dak jadi nature guide, aku dak buat aktiviti mengembara ni, dak jumpa ni, Ya. dak jumpa. Macam secara live. Betul. Dan lebih manis benda tu, kita dak jumpa. Ya. Kita dak jumpa. Pokok melunak terbesar di Semenanjung, di Taman Negara Terengganu pun kita jumpa. Jadi wow tu. Tu salah satu faedah. Kemudian nombor 2-nya, of course lah, nak kesihatan tubuh badan lah. Sebab kita bersenang secara tidak langsung. Tapi kalau kira senaman kita tu ekstrim lah. Ingat Ekstrim. masa kita pergi dekat Dengar tu, Uh, balik memang tak boleh nak jalan. Memang ngakang lah kalau kira jalan tu ngakang. Betul. Orang pergi tengok cengar besar di Sungai Loh, orang naik 4-wheel. Tapi waktu kami pergi tu, kita bawa masa tu syuting, ada syuting. Saya dengan Cik Eri bawa dia orang pergi syuting. Terpaksa jalan kaki. Jadi senaman yang secara tidak langsung tu kita buat secara ekstrim. Memang balik terkangkang-kangkang lah. Keren habis. Tapi benda tu lah yang akan jaga kita punya jantung, kita punya paru-paru, kita makin sihat. Salah satu. Yang seterusnya ialah apabila buat aktiviti gini, faedah dia, kita boleh tengok, kalau saya sebagai seorang guide, kita boleh tengok peserta kita tu, pelancong kita, guest kita, kalau Cik Eri studentnya, diri sebenar.
True Ini sebenar, color. the true The colours. true colour. The true colour. Ya. Waktu tu lah hok jenis memang sayang kawan. Hok jenis mampuhmu. Dia akan keluar semua benda tu. Dia akan keluar. Sebab tu kalau kata saya bawa tim kelab kembara Politeknik ni naik gunung apa semua, Cik Agi pesan semua. Cik Agi jumpa hok ni gini. Tapi betul. Sebab masa kita tengah stres, kita tengah letih apa semua tu lah. Waktu tu lah keluar true colours tu. True colour. Jadi faedahnya kita boleh nampak lah semangat setia kawan, semangat pada diri kita sendiri, Tanggungjawab dia. Dan tanggungjawab. mungkin motivasi diri kita sendiri. Betul. Dan kepada saya, faedah untuk saya ialah macam mana saya nak handle orang-orang tertentu. Nak hok jenis nangis, tak mau naik dah, hok nak minta nak balik, beg pecah, kasut tercabut apa semua. Semua tu tanggungjawab yang besar lah, dan benda tu faedah. Itulah sedikit sebanyak. Dengar tu. Banyak faedah dia ni. Sangat banyak lah. Jom. Lepas ni naik pajak. Kabak lalu. Pajak lalu. Okey, Cik Agi. Ya. Dari segi pelajar kita lah, pelajar PKT ni yang terlibat dengan hiking ni, mungkin dia tanya kau, faedah apa yang kita dapat? Kan? Jadi dari segi Cik Hairi ni macam mana faedah satu. Lepas tu macam mana nak mengawal, macam tadi Cik Khairul ada bagi tahu. Ya. Kalau pelajar tim daripada PKT ni, PA. dia macam-macam. Mungkin sebelum persediaan nak panjat Cik Hairi kenal dah budak ni gini-gini. Apa nasihat Cik Hairi pada pelajar tu? Okey, dia macam ni lah. Manusia ni dia boleh berlakon. Manusia ni dia boleh berlakon. Watak dia tu takkan sama watak di satu tempat dengan di rumah, dengan keluarga lain dia boleh bawa watak lain apa semua. Jadi macam Cik Khairul kata, bila buat aktiviti hiking, duduk dalam hutan 3 hari 2 malam dengan keadaan yang orang kata tekanan ke apa semua tu, kita boleh nampak true colours tu. Kita nak tengok true colours dia bukan untuk kita condemn ke apa. Supaya kita boleh guide dia dan kita boleh kita boleh guide dia lah, supaya dia tahu nak mengatasi dia punya rasa takut sebab ada aktiviti yang kita buat dia boleh menyelahkan rasa takut tu. Jadi rasa takut tu dia gini, bagi saya, kalau kita terlampau takut, kita akan jadi berani. Itu apa yang saya sendiri rasa lah. Saya pernah duduk dalam keadaan yang amat takut, duduk dalam hutan sorang-sorang kena tinggal, sampai saya rasa macam nak jadi apa jadi. Bila nak jadi apa tu jadi tu, jadi berani. Bagi. Dia akan rasa gitu. Dan kita nak latih budak ni supaya dia walau apa pun terjadi mesti tetap dengan grup setia kawan tu dan rasa tanggungjawab, bukan pada diri sendiri, pada kawan-kawan dan juga pada alam sekitar. Okey, sebab bila kata trekking ni, tengah hiking, kita rasa berat, benda tu kita buang. Contoh macam sampah, kita rasa berat, kita buang. Okey, dan saya akan memantau lah benda tu, sebab kita nak bagi tahu budak kenapa tak boleh buang sampah sarat dalam hutan, kenapa benda ni tak boleh, benda ni boleh. Dan kalau kata pelajar tu penat, so apa yang kita nak buat dengan pelajar ni supaya orang lain pun tunggu. Jangan tinggal kawan, sebab dia akan menyebabkan member atau kawan tu lagi Stres tu. lah. Pernah berlaku ke? Ada orang tinggal kawan? Dia bukan Pengalaman Cik Hairi ada pernah berlaku. dia bukan tinggal kawan, tapi sebab saya kata dia perlu sampai dulu. Okey, dia tinggalkan pada saya lah. Dia tinggalkan pada saya, dan saya pun kalau kira nak kata ni, tak boleh biar lama-lama kat situ juga, sebab risiko lain pula ada. Okey, terima kasih Cik Hairi. Jadi kita berehat sekejap. Kita memberi laluan kepada iklan.
Let's Talk Poli kita. Hai, Assalamualaikum. Saya Akila, merupakan alumni Politeknik Kuala Terengganu, bekas ikon keusahawanan. Politeknik Kuala Terengganu merealisasikan impian kerjaya anda. Okey, kembali kita ke rancangan kita, podcast Poli kita. Okey, Cik Khairul, Okey. kita ada soalan daripada penonton kita ni. Oh, Cik Ri, soalan dia boleh tahan kau ni. Ha. Okey, soalan ni daripada Fikri. Daripada Fikri. Dia tanya, masa hiking pernah tak mengalami perkara paranormal? Saya rasa Cik Khairul boleh jawab dulu. paranormal. Okey, terima kasih Fikri. Ni Fikri ni hok jenis ambil video dalam rumah kosong malam-malam ni. Minat paranormal ni. Pengalaman, kalau ikut pengalaman banyak sangat pengalaman tu. Hok para ada, hok normal ada, hok tidak normal pun ada. Yalah, seperti yang kita tahu kalau dalam hutan ni, dalam Quran pun ada sebut lah tak, jin-jin apa ni memang rumah dia di situ. Ya. Setakat yang pengalaman saya 25 tahun ni tak ada lagi lah yang muncul depan muka, depan kita tak. Yang ada bercerita, rambut panjang apa semua. Tidak pernah berlaku pada saya. Jujurnya kalau kata macam kelibat, suara bunyi orang mengaji dalam hutan, pernah lah beberapa kali gitu. Itulah kot. Kalau kata betul-betul solid depan mata kita tu, sistem handsot ke apa, tak ada lah, tak ada. Tak ada, alhamdulillah lah. Tak ada lah. Kalau hantu, help. Tak ada, dia tak ada. Pak ni dia tolong. Okey, pengalaman Cik Ri, ada? Kalau macam saya ni, kalau kata waktu maghrib, maknanya hilang, tak nampak jalan. Tak nampak jalan. Tutup mata tu. Gelap. Lampu sudah tak ada. Jadi masa tu nak ambil air, jadi turun ke punca air tu, bila lepas ambil air tu, tak nampak jalan. Lepas tu azan lah. Azan baru pun nampak jalan. Tapi tu bukan nak kata nampak yang depan-depan macam Cik Khairul kata. Kalau setakat kelibat putih, kalau setakat apa, mungkin perasaan. Tapi kalau kata betul-betul depan-depan muncul macam tu, Tak ada lagi. tak pernah. Ni Saya rasa benda-benda gaib tu pun takkan muncul saja-saja nak muncul depan kita. InsyaAllah lah kalau kita niat kita betul ikhlas, niat kita ikhlas, kita bukan nak buat kacau ke atau nak merosakkan tempat tu, insyaAllah lah Betul. tak ada apa yang berlaku. Saya setuju yang tu lah. So sebagai macam kalau saya boleh tambah sikit, kita orang Islam masuk hutan, kita ada adab dia. Kita ada adab. Dan kalau pengalaman saya bawa orang bukan Islam pun, dia ada adab dia juga. Dia ada adab kita. Gitu. tu daripada Fikri. Ni soalan daripada saya. Okey. Ada pernah jumpa dengan binatang buas ke apa ke? Cik Khairul pernah apa ni? Okey. Maybank ke? Pernah banyak kali. Minggu lepas, 2 minggu lepas, 3 minggu lepas. Setiap minggu saya jumpa. Paling yang orang kata kecut perut, saya jumpa Maybank. 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 Mungkin pendengar tak pick up apa itu Maybank tak? Apa takut jumpa Maybank kan, pergi cocok lah kita. Tapi kita ni kita tak boleh kata direct. Betul. Dalam hutan, benda ni. So Maybank tu merujuk kepada Kepada pendengar, Maybank tu macam baju Cik Harry pakai. Itulah Maybank. harimau. Harimau. 2 kali pengalaman saya dengan harimau ni. Satu di Pahang lah. Satu hutan di Pahang dan satu lagi hutan di Terengganu. Dan hutan di Terengganu tu waktu turun gunung, saya last man bawa beg orang sakit. Depan saya tu budak sakit dan guide bawa dia. Ada seorang guide ni bawa dia, papah dia slow-slow. Harimau. Kemudian
beruang. Kemudian yang saya kata minggu lepas tu gajah. Gajah di Tasikkenyir. Dan face to face dengan gajah betul di Melunak Trail. Melunak Trail ni ialah trail jungle trekking untuk pergi tengok pokok melunak terbesar saya cerita tu. Masa tu awal-awal lagi kita nak jumpa dengan pokok tu awal-awal tu. So waktu tu leader kita orang waktu tu, masa tu banyak tim lah. Kita ada perhutanan, kita ada JMG, museum, arkeologi, siapa semua ramai, dan daripada kita orang ada nature guide yang kerja explore ni. Leader waktu tu kata kawasan ni banyak gajah, hati-hati. Tiba-tiba kita masuk trail, kita tengok leader kita depan sekali tu lari dalam keadaan merangkak. Dia lari dulu lagi. Lari dulu lagi. Kenapa dia lari? Kita jalan depan, betul-betul gajah duduk dalam trail kita lah. Dalam trail. So gajah tu pun terkejut, dia pun lari, kita pun berundur lah. Macam tu. Dia kalau kita jumpa tu, apa tindakan kita? Okey. Selalu orang tanya lah, jumpa dengan binatang buas, apa nak buat? Pertama sekali Ambil gambar. ucap. Selfie tu nombor 2. Selfie. Pertama sekali kita jangan provoke lah. Kita jangan provokasi dia. Kalau kata kita nampak dia tak nampak kita, okey. Berundurlah dengan perlahan, jangan buat terkejut apa semua. Kalau kata dia nampak kita tak nampak dia, wallahualam. Sebab kita dah nampak dia, ataupun dua-dua nampak. Dua-dua nampak, kalau dalam jarak yang selamat kita berundur secara perlahan lah. Kalau kata tak ada arah dah, macam apa yang saya belajar, kita perlu besarkan diri kita. Maksudnya bukanlah makan banyak waktu tu. Kalau kata kita ada barang di tangan, kita ada bag haversack kita angkat. Kita kembangkan persekitaran Persekitaran. kita, baju Teritori kita boleh kibar. Kita semok ke pedahan kayu yang kita ada, dan berundur perlahan-lahan kan. Jangan terus lari dan pusing. Bila kita kena mundur, kita kena sentiasa menghadap pada haiwan ni. Kita Ya. tak boleh membelakangkan dia sebab Betul. dia akan menyerang waktu kita tidak berhadapan dengan dia. betul. Satu apa petua yang diajar oleh saya, dia kata bila kita membelakangi dan lari ni, seolah-olah kita memberitahu kepada dia kita ni mangsa dia. Kita ni mangsa dia. Tapi pengalaman saya, kalau kata nak jumpa haiwan liar dalam hutan ni, sangat suka. Hanya kesan-kesan tapak kaki, Tu selalu. cakaran. Tu biasa. Macam tu. Okay, terima kasih Cik Heru Sama-sama. dan Cik Heri atas penjelasan tadi. Okay, so kita di penghujung rancangan dah ni. Okay. Ni soalan ni saya tuju pada Cik Heru lah. Okey. Boleh tak bagi nasihat kepada mereka yang ingin mendaki secara solo? Okey. Yang solo, rombongan, ataupun rombongan ni berapa dia punya maximum packs dia. Dan apa dia sama rombongan tu kira lah, daripada kawan-kawan ke keluarga ke ataupun ni. Boleh Cik Heru ni InsyaAllah. tips Tips dia. Okey. Pertama sekali, kalau untuk aktiviti secara solo, saya tidak galakkan. Saya tidak galakkan. Walaupun saya pernah buat sendirilah. Lepas-lepas dulu. Tapi saya tidak galakkan. Sebab kalau kita mengambil kira risiko, apa yang berlaku pada kita waktu itu, tak ada orang nak tolong kita. Pendek cerita kok, contoh kita jalan kaki, hiking, tiba-tiba diserang tebuan, disengat lipan, dipatu ular, kita pengsan, kita jatuh gaung apa semua. Tak ada orang tahu. So elakkanlah. Sekurang-kurangnya berdua, bertiga, ramai lebih baik. Dan seterusnya, persiapan yang saya cerita awal-awal tadi tu, peralatannya, fizikalnya. Kemudian penggunaan guide tu sendiri. Macam sekarang ni ada nature guide, ada malim gunung perhutanan, ada geo guide bawah JMG. So kita guna pakai dia orang sebab mereka ni lah yang terlatih, yang lebih arif dengan persekitaran tempat yang kita nak pergi tu dan juga dengan aktiviti tu sendiri. So gunalah mereka ni. Ramai-ramai dan sangat mudah kita nak access, nak cari orang-orang ni. Dan paling penting, kalau kata kita dalam grup yang besar,
apa yang pernah kita buat dengan kelab kembara, macam Cik Airi bawa student, kita kira rombongan lah, grup yang besar. So Cik Airi akan jemput saya lebih awal, mari ke Politeknik ni untuk briefing. Untuk briefing. Ini bawa, ini tak perlu bawa beg macam ni, pakaian macam ni. Benda-benda tu lebih awal. Kalau kata hari kejadian tu baru jumpa dengan saya, tiba-tiba saya kata kena ada ni. Oh, tak bagi tahu. Ada tak orang bawa trolley bag? Oh itulah. Sebab itulah saya kata beg yang sesuai, apa semua sesuai. Memang pernah lah bawa trolley bag. Kemudian hok jenis bag, hok orang Terengganu kata rendel tangan. Mana bimbit dengan plastik tu, dengan tote bag, dengan dapur laptop, dengan kemoh apa semua. Jadi sebenarnya benda tu akan mengganggu kita lah. Sebab tu Cik Iri kata tadi tinggal barang. Sebabnya lepaskan tanggungjawab. Tinggal cik. Tinggal cik. Padahal dia tinggal. Sebab benda tu jadi satu beban. Jadi Padahal adalah tua kah? nanya. Tanya. Jadi lebih baik kalau kata yang perlukan kita bawa barang yang lebih banyak, biarlah semua benda tu kita pikul. Kita pikul pakai posh bag ke apa ke. Jangan ada berendai di tangan. Nanti nak berpegang berpaut susahlah sukar. Tapi yang paling penting, kalau tempat tu perlu ada permit, apply permit. Tempat tu perlu tiket masuk, apply tiket masuk. Jangan lupa kita kena inform kepada balai polis yang berhampiran. Kalau dah align dengan Malim ke, dengan nature guide ke apa ke, kalau dia orang uruskan, bagi dia orang uruskan. Kalau kata benda tu tidak diuruskan, kita uruskan sendiri. Tulis satu surat, bahawasanya pada sekian-sekian hari bulan, ramai-ramai mana, nama, IC, nombor telefon, apa semua akan masuk ke track ni, akan masuk hutan ni. Supaya kalau kata sesuatu itu berlaku, kita ada tindakan awal daripada pihak berkuasa ni. Macam tu lah. Okey. Terima kasih Cik Heru. Cik Heri ada nak tambah? Maknanya dari segi keperluan yang ni lah. Dan nak jadi seorang pendaki ni. Solo ataupun berkumpulan ke, tapi Cik Heru dah bagi kita solo. Janganlah. Jangan. Solo ni tidak